الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dapat kita meneruskan siri daurah di Masjid Al-Bukhari bagi dua kitab, iaitu Gurindam As-Sirajul Wahaj fi Qissatil Mi'raj dengan nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Kita dah masuk pada, kita sambung kepada kitab Nazam Idaman Hati pada membicarakan kunci-kunci rezeki. Kunci yang ke-6. Tak, maaf. Kunci yang keempat. Kunci yang keempat. Melaksanakan umrah sebaik sahaja haji dilaksanakan atau sebaliknya. Jika haji diikuti dengan umrah, diberi pembukaan juga maghfirah. Dimurahkan rezekimu wahai teman, amalan ini menafi kefakiran. Fadilat yang telah disebut junjungan, jangan diabaikan nanti kerugian. Haji dan umrah, maksudnya di sini melaksanakan haji dan diikuti setelahnya dengan umrah, ataupun melaksanakan umrah kemudian setelahnya diikuti dengan haji. Maka ni antara punca kepada rezeki diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu dan Al-Imam An-Nasa'i daripada riwayat Sayyidina Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra waz-dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid waz-zahabi wal-fiddah wa laysa lil-hajjati al-mabrurati jazaa'un illa al-jannata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajji wal umrati, ikuti setelah di antara haji dengan umrah, maksudnya diikuti setelahnya melakukan salah satu. Kalau dah buat haji, terus buat umrah. Kalau buat umrah, terus laksanakan haji. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz-dzunuba, karena kedua-duanya menafikan kefakiran dan dosa. Maksudnya akan menggugurkan dosa dan akan diberikan dengan kekayaan. Lepas tu saya sebut, jika haji diikuti dengan umrah, diberi pembukaan juga maghfirah. Pembukaan dengan makna yanfiyani al-faqr, maksudnya diberikan kekayaan. Waz-zunub juga maghfirah. Ini berdasarkan riwayat Al-Imam Tirmizi dan Al-Imam An-Nasa'i. Dimurahkan rezekimu wahai teman, amalan ini menafi kefakiran. Apa yang dimaksudkan dengan mutaba'ah bainal haji wal umrah? yakni melaksanakan umrah sebaik sahaja haji dilaksanakan, atau melaksanakan haji sebaik sahaja umrah dilaksanakan. Maknanya kalau diambil dengan perkataan mutaba'ah, di dalam hadis disebut tabi'u bainal haji wal umrah. Jadi maksud mutaba'ah adalah watir atau watara wa wala. Watara wa wala, maksudnya diikuti terus tanpa ada selangan waktu sedikit pun. Ini mubasyaratan, maksudnya dilakukan dengan terus. Jadi tidak diselangi dengan sesuatu pun. Itu disebutkan oleh Imamul Munawi rahimahullahu taala, ai idza hajjajtum ay tabi'u bainal haji wal umrah. Maknanya apa dia? Ai idza hajjajtum fa'tamiru. Kalau setelah kamu menunaikan haji,
maka terus laksanakan umrah. Gunakan fa. Nah, fa dengan makna ta'qib, terus. Wa idza i'tamartum fahajju, dan kalau kamu telah melaksanakan umrah, maka laksanakan haji terus. Dan kemudian diletakkan oleh Nabi SAW pada martabat yang sama. Ini menunjukkan bahawa haji dengan umrah di sisi mazhab kita Syafi'i adalah wajib. Nah, dan dia adalah kewajiban sekali, maksudnya dalam seumur hidup. Umrah bukan sunat, haji umrah adalah wajib sekali seumur hidup. Tamam. Jadi orang yang melaksanakan begini maka diberikan keberkatan kepada rezeki. Dan dia berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunub. Dan kemudian di perkataan mutaba'ah daripada ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maksudnya mesti berturut, diikuti terus, tak boleh diselangi dengan sesuatu. Jadi itu maksud melaksanakan umrah, sebaik sahaja haji dilaksanakan atau sebaliknya. Dan ibadah ini ibadah yang bersifat badaniyah dan maliyah. Ibadah haji ini menggabungkan kedua-dua sekali, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Ibadah yang bersifat dengan tubuh badan dan ibadah yang bersifat dengan keuangan. Maka digabungkan dengan kedua perkara ini akan diberikan keberkatan pada rezeki mereka. Kunci yang kelima, sentiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimi istighfar, jangan diabaikan, khususnya di awal pagi diamalkan. Jadi lazimkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun khususnya pada awal pagi, yakni pada waktu sahur. Pada waktu sahur. Sebab itu disebut dalam Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar. Khususnya di awal pagi diamalkan. Jika kau lazimi istighfar, hai teman, pasti dilepaskan dari kedukaan. Kalau kamu melazimi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, maka pasti engkau akan dilepaskan daripada kedukaan, diluaskan rezekimu wahai akhi, kerana istighfar itu pintu ilahi. Jadi akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar adalah pintunya Allah, babullah, yang sentiasa mengetuk pintunya pasti dibuka mendapat layanannya. Jadi orang yang istighfar, kerana istighfar dianggap seperti pintu. Jadi orang yang nak masuk ke hadratillah, maka perlu baginya untuk melazimi istighfar. Kerana istighfar pada tempat at-takhliyah. Itu kata ulama, at-takhliyah qabla at-tahliyah, at-takhalli qabla at-tahalli. Maksudnya disucikan terlebih dahulu sebelum diperhiaskan diri kita. Sebab tu kalau kita nak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nak membaca tahlil la ilaha illallah, maka mula dengan istighfar dulu. Karena istighfar mengambil tempat at-takhliyah ataupun at-takhalli, iaitu membersihkan. Maka setelah dibersihkan hati diri kita, zahir dan batinnya, maka kemudian barulah kita memakai dengan perhiasan. Tak boleh pakai perhiasan dalam keadaan tubuh kita masih lagi penuh dengan selut, penuh dengan debu dan dosa. Maka dibuang terlebih dahulu dengan istighfar. Cuma istighfar yang sebaiknya bukan hanya daripada lidah, tapi sebaliknya daripada hati nurani dan dengan maksud memohon keampunan sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebut oleh para ulama taubatu al-munafiqin bi alsinatihim. Taubat orang-orang munafik ni adalah dengan lidah mereka, iaitu dengan mengucapkan astaghfirullah. Ini taubat bagi orang yang munafik. Orang munafik taubatnya dengan lidah saja, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia ingat dia dah mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaksudkan dengan sentiasa beristighfar ni dengan maksud istighfar yang sepatutnya. Dan istighfar ini akan diberikan kepada kita dengan kelebihan. Dan disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebut faqultu astaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan disunatkan membaca surah ini ketika mana salatul istisqa. Sunat kita baca surah ini ketika solat istisqa. Surah apa, Wildan? Surah Nuh. Nah, surah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi kenapa disunatkan baca surah Nuh ketika mana minta hujan, salatul istisqa, li ajli hadhihi al-ayah, karena ayat ini, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, karena ayat ini. Ini diriwayatkan daripada Sayyidina Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu sa'ida al-minbara liyastasqiya. Sayyidina Umar naik ke atas mimbar untuk minta hujan. Falam yazid ala istighfari wa qira'ati al-ayati fil istighfar wa minha hadhihi al-ayah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka beliau berkata, laqad talabtu al-ghaitha bimajadihis sama' allati yastanzilu bihal matar. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu meminta dengan ini adalah perkara yang mana diturunkan oleh Allah taala daripada langit, dan daripada perkara tersebut rahsianya tadi diminta balik oleh Sayyidina Umar agar diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Hasan Al-Basri dan riwayat Sayyidina Husain pernah ditemui oleh seorang lelaki mengadu kepadanya tentang yang pertama dia mengadu tentang apa? Tentang masalah al-jadb. Jadb apa dia? Hujan tak turun, tanah kering kontang. Maka beliau berpesan kepada orang tersebut agar melazimi istighfar. Datang seorang lagi pula bagi tahu, kata, saya ni fakir, miskin, apa yang perlu saya buat? Maka Sayyidina Hasan Al-Basri dalam riwayat, Sayyidina Husain dalam riwayat yang lain menyebut, kata, lazimi istighfar. Satu lagi orang pula yang ketiga jumpa bagi tahu, kata, saya tidak ada anak, apa yang saya perlu buat? Maka Sayyidina Hasan Al-Basri ataupun Sayyidina Husain mengatakan bahawa lazimi istighfar. Maka orang bertanya kepada Sayyidina Hasan Al-Basri dan juga Sayyidina Husain, kenapa soalan yang berlainan tapi jawapan sama, semua dengan istighfar? Maka kata beliau, daripada ayat Allah dalam surah Nuh yang dibacakan tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan bahawa istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka akan turun hujan dengan istighfar. Itu yang pertama kepada orang yang datang minta kerana bumi dia kering. Wa yumdidkum bi amwalin, dan akan diberikan kepada kamu dengan harta. Ini untuk orang yang kerana fakir, maka lazimi istighfar. Yang kedua, wa banin, yumdidkum bi amwalin wa banin, maksud diberikan anak. Lazimi istighfar. Jangan sikit. Kalau lagi tak dapat, lagi tu istighfar. Nah, kita rasa istighfar 100 kali, kita kata banyak dah sehari ni. Tak dapat pun. Oh, dia kira 100 tu kira banyak. Banyak apa 100? Tambah lagi. Ada seorang mai jumpa saya di Zawiyah. Mereka ni kumpulan selawat. Mereka ada satu kumpulan selawat. Mereka kumpul dalam grup ni. Mereka buat grup selawat. Jadi mereka duk berselawat ni dah dekat berbilion dah. Kumpul pakat lawan selawat lah. Jadi dia main-main cerita kat saya, dia kata memang betul selawat ni adalah benda yang sangat menyembuhkan. Dan sungguh Al-Imam Nabhani rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkara tersebut. Selawat adalah syifa, ubat. Tapi dia melihat kepada i'tiqad orang yang berselawat tersebut, dengan apa dia gunakan, dengan ikhlasnya dia, baru akan menjadi kesan. Setakat selawat sahaja ia diterima, tidak ditolak. Selawat adalah amalan yang tidak akan ditolak walaupun riya. Tetapi tak sama dengan orang yang ikhlas, tak sama. Beza dia punya kedudukan dia. Dia kata ada seorang daripada ahli keluarga dia kena anxiety.
Anxiety ni makan hak jenis kena makan ubat. Sakit dia jadi macam nak kata sakit jiwa, takkan sakit jiwa. Anxiety lah. Apa dia bahasa Melayu anxiety? Apa dia? Sakit? Takut. Dia jadi takut, dia jadi bimbang. Kalau jadi risau sikit, dia jadi lebih-lebih. Ini anxiety. Jadi dia kata selawat. Kawan tu ambil ubat, saudara dia pun selawat 5,000 sehari. Tak jadi. Masih lagi ada perasaan tadi. Tambah lagi, sehari 10,000 selawat. Pun ada lagi. Tambah lagi 15,000. Pun ada lagi. Tambah lagi 20,000 sehari. Pun ada lagi. Tambah 25,000, hilang terus sakit. Rupanya dia kena berubat dengan cara selawat 25,000 sehari sekali. 25,000 kali sehari. Lega anxiety. Kita pula anxiety dengar tu. Kita pula jadi masya-Allah 25,000 sehari no? Tak mustahil. No? Tak mustahil. Sebab tu orang yang ahli selawat dia tak akan gila, insya-Allah. Ahli selawat tak akan gila. Orang yang lazim selawat takkan jadi gila. Takkan jadi gila. Tak ada orang yang selawat dia jadi isim. Tak, selawat takkan jadi isim. Jadi isim tu sebab lain, bukan selawat. Dia ni ahli selawat. Banyak jadi isim kalau kata dia zikir dan tidak ada guru. Kenapa? Kerana benda ni berat. Selawat ni Allah Ta'ala jadi benda yang luar biasa. Selawat ni luar biasa. Kalau orang ni lazimi selawat, insya-Allah Allah Ta'ala akan sembuhkan dia. Tapi jangan sikit. Sebab tu kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, seorang yang melazimi selawat ni tak masuk lagi bab melazimi selawat. Melazimi selawat kunci yang ke-8. Tapi laju dah ni. Masuk kunci terus. Melazimi selawat ni kunci yang ke-8 untuk rezeki. Tapi ada orang yang dia inginkan bertemu dengan Nabi SAW, tapi tak diberikan rezeki lagi bertemu dengan Rasulullah. Maka kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, sehari dia selawat 1,000 kali. Ada yang 1,000 kali selawat terus jumpa Nabi. Ada orang macam tu. Maknanya itu bilangan yang diredai oleh Rasulullah dengan bilangan tersebut kepada dia. Maka dia kena lazim dengan selawat tadi. Seperti Al-Imam Abu Hasan Syadzili radhiyallahu anhu yang berselawat sehari 1,000 kali. 1,000 kali dia tak sama dengan 1,000 kali kita lah. Rasulullah datang dan cium mulut dia, dan berbau harum mulut dia sampai dia wafat. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Al-Imam Nafi', sahibu al-qiraah, guru kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, juga dicium mulutnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafi' tabi' tabi'in. Dia dicium oleh Nafi' tabi'in kalau tak salah. Dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Bangun tidur, wangi mulutnya sampai wafat. Maqam dia sebelah maqam Al-Imam Malik di Baqi'. Imam Nafi' radhiyallahu anhu. Ramai di kalangan awliya Allah Ta'ala. Ada ulama selawat sehari 15,000 kali dan dilazimi setahun baru mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang macam tu. Ada orang Allah Ta'ala anugerah cepat. Ada orang anugerah lambat sikit untuk dia lazimi dan istiqamah dengan perkara tersebut. Jadi kita kalau kata nak mohon satu hajat yang besar, kita sendiri kena sungguh-sungguh. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah sendiri sebut benda tu. Tapi kita tak yakin. Kita istighfar 1 2 3 kali, kita rasa kita akan jadi kaya dah. Tak yakin. Insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita. Tapi yang tu yang paling susah, karena kita masih lagi terikat dengan material. Kunci ke-6. Ini kata sebut tadi, pintu ilahi adalah istighfar. Orang yang sentiasa ketuk pintu, maka akan dibuka pintu. Ada seorang alim sufi, kata beliau, sesiapa yang melazimi pintu, maka sudah tentu tuannya akan membuka pintu tersebut. Jadi jangan tinggalkan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Lazimi pintunya Allah, maka nanti akan dibuka pintu tersebut. Dengar seorang perempuan tua. Perempuan tu kata apa? Bila masa yang pintu tu tutup, sampai nak kena pergi ketuk, pintu Allah tak pernah tutup pun. Kamu yang masa kena tutup. Jam tu kawan tu.
Biar maqam lain. Ini maqam lain dah. Ni maqam pintu tak tutup. Yang ni maqam pintu tutup. Macam mana? Tamam? Dan masing-masing ada maqam dia. Esok insya-Allah masuk maqam Mi'raj Nabi SAW. Kenapa pintu tutup? Kenapa pintu tak tutup? Waktu Nabi hadir sampai ke pintu langit. Nanti insya-Allah esok kita akan bicarakan perkara tersebut. Kunci yang keenam, menyuruh ahli keluarga menunaikan solat. Ini salah satu daripada perkara yang menyebabkan rezeki kita menjadi barakah. Rezeki menjadi barakah. Hadirin semua, ada satu sebelum saya masuk yang tu. Kita semua kena ada wirid kita. Kena ada wirid yang kita ambil daripada para guru. Kurang-kurangnya setiap hari subuh kita ada wirid yang kita laksanakan. Paling kurang selepas solat tu jangan ditinggalkan. Lepas solat jangan tinggal wirid. Subuh dengan maghrib astaghfirullah 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian Allahumma ajirni minan nar. Dia kena lepas mayang pun ingat. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Baca Allahumma ajirni. Yang betul Allahumma ajirna, Allahumma ajirni. Boleh je Allahumma ajirna, tak ada masalah. Tapi riwayat sebut Allahumma ajirni. Baca masing-masing 7 kali baca. 7 kali. Lepas 7 kali, bila nak masuk Allahumma antas salam, baru pusing badan kita. Untuk imam lah. Kalau makmum tak payah pusing, tak bagi belakang untuk imam pula. Jadi kalau makmum pusing, untuk imam tengok siapa? Untuk imam pusing. Makmum bawa ubah kedudukan. Waktu itulah makmum ada nak bangun, nak keluar, ada urusan dan sebagainya. Tunggu Ustaz sampai Allahumma ajirni minan nar. Minta dulu dengan Allah Taala. Ni nak minta Allahumma ajirni minan nar pun tak. Lepas sembahyang bangkit, cuy, keluar terus. Lepas tu nak minta hak ni, nak kata kita ni rezeki kita kurang, wirid pun kurang. Zikir pun kurang. Itu yang masalah. Jadi lazimi yang tu subuh dengan maghrib. Sampailah baca ayat kursi. Kurang-kurang jangan tinggal ayat kursi setiap selepas solat. Ayat kursi jangan tinggal. Ia ada musalsal bi qiraati surati bi qiraati ayatil kursi aqibas salah. Ada musalsal membaca ayat kursi selepas solat. Jangan tinggal baca ayat kursi selepas solat. Kemudian baca laqad ja'akum. Laqad ja'akum jangan tinggal. Ini diamalkan oleh al-Imam Shibli. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kemudian baca sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah, baca 3 kali. Imam Shibli baca sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Saya tukar sikit. Saya tanya kepada Maulana Syekh Yusri, rasa tak apa nak, itu maqam Imam Shibli. Imam Shibli kata sallallahu alaika ya Muhammad, tak apalah tu dia. Kita ni mula rasa tak apa nak kena pula kat kita itulah. Dia kata boleh tak saya tukar? Maulana, kalau saya tukar dengan lafaz sallallahu alaika ya Rasulullah, ahsan, kata Syekh, ahsan. Boleh. Tak ada salam. Tulis sallallahu alaika ya Rasulullah, tak ada wasallam. Macam mana pula? Itu mazhabnya Imam Shibli. Dan mazhab sebahagian ulama kata tak mesti salawat, mesti ada salam. Boleh, tak ada masalah. Lazimi yang tu. Al-Imam Kiai Abdullah Faqih rahimahullahu taala penerus kepada Pondok Langitan di Tuban. Beliau mengamalkan perkara ini selama 40 tahun dan bertemu dengan Nabi SAW. Al-Imam Shibli mengamalkan perkara tersebut hampir 30 tahun. Dan Nabi mencium dahinya, di antara 2 dahinya, memuliakan beliau kerana mengamalkan ayat tersebut. Mengamalkan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jangan berhenti beramal. Terus buat. Habis sembahyang, setiap lepas waktu sembahyang jangan tinggal. Ada seorang lelaki di kalangan pemerintah, dia bangun ketika nampak Imam Shibli lalu, dia bangun sambut Imam Shibli. Imam Shibli
Orang-orang di Basrah kata dia orang gila. Bila dia lalu, pemerintah ni bangun. Saya terlupa namanya, Al-Mubarak. Kalau tak silap namanya lebih kurang itulah, Ibnul Mubarak. Tapi bukan Imam Abdullah bin Mubarak kan. Dia bangun, terus dia pergi sambut, turun daripada tempat duduk dia, sambut Imam Shibli. Dipeluknya Imam Shibli, diciumnya Imam Shibli di antara dua dahi. Kemudian orang ramai tanya, wahai tuanku, kenapa tuanku buat macam tu dekat Shibli? Semua orang di sini kata dia orang gila. Kenapa kamu sambut dia macam tu? Kata dia, semalam saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi saya melihat Shibli datang dan Rasulullah bangun ketika tersebut menyambut beliau. Dan Nabi memeluknya dan Nabi mencium di antara dua dahinya. Dan saya bertanya kepada Nabi, apa amalan yang dilakukan oleh Shibli sehingga kamu menyambut begitu ya Rasulullah? Maka kata Sayyidina Rasul, dia tidak pernah meninggalkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, dua ayat tadi, kemudian dibaca sallallahu alaika ya Muhammad, 3 kali dibaca. Itu dia tak pernah tinggal. Maka saya tanya kepada Shibli balik, kamu baca apa lepas sembahyang? Kata Shibli, saya membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 30 tahun ramai yang tu. 30 tahun. Dan Nabi memuliakan beliau. Lazimi yang tu insya-Allah. Baca waktu pagi, kalau boleh baca Hizib Imam Nawawi. Kalau ikut kami ambil dengan Syekh Yusri, waktu pagi. Waktu asar baca Hizib Bahar. Kalau ada masa yang lagi bagus, baca Musabba'an Asyarah. Macam Musabba'an Asyarah. Nah, ataupun dipanggil Musabba'an Al-Khadiriyah. Yang Musabba'an ini diambil daripada Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nabi Khidir mengambil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini antara amalan dalam tariqah Syadiliyah. Kalau ada masa lagi bagus lagi, baca Wazifah Zarruqiyah yang dikarang oleh Al-Imam Zarruq rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Zarruq, tidak beramal dengan amalan ini melainkan wali daripada wali-wali Allah Ta'ala. Ramai yang tu. Tak banyak mana pun. Banyak lah. Tak banyak mana pun, banyak juga lah. Tapi kurang-kurangnya ada wirid kita amalkan, insya-Allah. Orang yang melazimi wirid, dia tak akan gundah gulana, dia tak akan jadi pening, dia tak akan jadi rasa susah dengan kehidupan yang ada sekarang ni dan sebagainya. Rasa tenang macam biasa. Sebab tu ahli wirid, ahli zikir, ahli selawat adalah orang yang paling tenang dalam muka bumi Allah Ta'ala. Dan kalau kita tanya balik dekat orang-orang yang jadi macam-macam dan seumpamanya, kita tanya balik, kebiasaan bagi mereka adalah tidak melazimi selawat kepada Nabi SAW. Kalaupun dia selawat dia masih tak cukup lagi dengan bilangan yang sepatutnya. Dia kena tambahkan lagi, kena tambahkan lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kesembuhan kepada berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dalam Wazifah Zarruqiyah ada Sayyidul Istighfar. Kita akan baca setiap hari, akan baca subuh asar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Baca yang tu. Jadi bacakan selawat ataupun istighfar kabir. Ini dibaca setiap hari, maksudnya kalau kita baca Wazifah Zarruqiyah. Baik, kunci ke-6, menyuruh ahli keluarga menunaikan salat. Menyuruh sahaja. Amrul ahli bis salah. Apa dia maksud ahli keluarga? Yang dimaksudkan dengan ahli keluarga di sini apa dia? Maka saya sebutkan di bawah pada bait yang ke-30, arahlah anak istrimu wahai teman. Maksud ahli keluarga tersebut adalah anak dan isteri. Itu maksudnya. Suruh anak dan isteri kita tunaikan salat, mendirikan salat jangan diabaikan. Suruh mereka salat. Dijamin padamu rezeki darinya, ini amalan junjungan yang mulia. Jadi ini amalannya amalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu dalam Quran Allah Taala sebut, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Tengok Allah Taala kata apa? Arahkan keluargamu, ahlimu, isterimu, anak-anakmu menunaikan salat, wastabir 'alaiha. Allah Taala kata wasbir 'alaiha, wastabir. Maksud kena sabar sungguh.
Sebab ada tambahan pada sabar tu. Istabir, bukan sabar saja. Wastabir. Apa? Ini bagi fiqhul lughah. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepada kamu rezeki, nahnu narzuquk. Allah janji. Allah sebut nahnu narzuquka. Kami yang merezekikan kamu. Maksudnya ni tidak ada syak lagi bahawa perkara tersebut akan dilakukan oleh Allah Taala. Karena Allah tidak akan mukhalafah dengan janjinya. Yang penting buat apa? Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh ahli keluarga kita sembahyang. Suruh. Suami kena suruh suami isteri dia sembahyang. Isteri suruh anak-anak sembahyang. Suami suruh anak-anak sembahyang. Panggil sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tamam? Lepas tu bila Allah Taala sebut la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk idza uqimatis salah. Kalau kamu dirikan salat, kami tidak minta rezeki kepada kamu. Kami yang akan bagi rezeki kepada kamu, kata Allah. Apa makna? Iaitu dengan maksud, kata ulama, ataka rizqa, minta maaf. Ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Rezeki akan datang kepada kamu dengan cara yang tak disangka-sangka. Kalau kamu suruh anak solat saja. Kama qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lepas tu disebutkan sebahagian di kalangan para salihin dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam Tabrani, riwayat al-Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat daripada Sayyidina Abdullah bin Salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi ahlihi ad-dhiq, kalau berlaku kesempitan dalam keluarga Nabi, amarahum bis-salah, maka Nabi mengarahkan ahli keluarga untuk sembahyang. Suruh sembahyang. Summa qara'a wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. La nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquk. Maka dibaca oleh Nabi ayat tersebut, maka kita juga kena beramal dengan perkara tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berlaku kepadanya qasasah, kesempitan dan seumpamanya, maka Nabi akan menyeru kepada ahli keluarganya, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak-anaknya, ya ahlah, kata Rasulullah, ya ahlah, wahai ahli keluargaku yang tercinta, sallu sallu, kata Nabi, sembahyanglah sembahyanglah. Itu suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Sayyidina Thabit Al-Bunani radhiyallahu taala anhu, menantu Sayyidina Anas, wa kanatil anbiya'u idza nazala bihim amrun fazi'u ila salati. Para nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, para nabi alaihi wassalatu wassalam, ketika datang kepada mereka suatu perkara yang menyempitkan mereka, maka mereka akan mengarahkan keluarga mereka untuk menunaikan solat. Kita hak tu kena buat dulu. Kena buat dulu yang tu, wahai ibu ayah semua, abang-abang, kakak-kakak. Terus yang lain, dijamin padamu rezeki darinya, ini amalan junjungan yang mulia. Kunci yang ketujuh, ini laju sikit dah. Pernikahan. Ini lambat sikit kan? Kunci ketujuh, pernikahan. Menikah adalah salah satu daripada kunci rezeki. Perkahwinan dengan niat yang mulia, salah satu kunci rezeki darinya. Syaratnya dengan perkahwinan tadi dengan niat yang mulia, dengan niat yang baik. Kalau niatnya baik dengan perkahwinan tersebut, maka dia akan mendapatkan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu seseorang yang nak berkahwin perlu bagi mereka untuk menghadirkan niat-niat yang baik. Ada seorang alim, ada mengarang kitabun niyat. Dalam kitab manzumah kepada ahkamun nikah, yang disyarahkan oleh Imamul Bajuri dan disyarahkan oleh Al-Imam Basaudan rahimahullahu taala, ada disebutkan pada permulaan kitab cetakan Darul Minhaj. Ada satu di depan sekali dipanggil, dia diletakkan niat-niat ketika nak menikah. Dan Maulana Syekh Abdul Aziz Syahawi hafizahullahu taala, guru saya, waktu ketika saya hadiahkan kitab tersebut kepada beliau, katanya ketika dia baca permulaan kitab tersebut, dia kata dia sangat tertarik dengan niat nikah yang telah ditulis oleh Habib. Saya tak ingat Habib apa yang tulis niat tersebut. Kata dia, selepas tu setiap kali ada orang kampung yang nak menikah,
yang minta untuk syekh nikahkan, maka syekh akan bacakan niat-niat tersebut terlebih dahulu untuk seorang tadi ulang balik. Maka dia kena niat dulu macam tu. Saya niat nikah ni kerana sekian, sebut semua niat-niat yang baik-baik tadi, maka diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Kalau kata menikah dengan tujuan itu, insya-Allah diberkati. Tapi kalau kata tujuan dia bukan nikah tadi kerana untuk nak menjaga dirinya, bukan dengan niat yang mulia, maka ketika tersebut dia tidak akan diberikan dengan rezeki yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jika telah sampai pada waktunya, jangan ditangguh, itu sifat mulia. Ni jangan ditangguh. Kalau sampai waktu, saya sebut ni sampai waktu. Jangan lagi lepas habis kelas ni terus nak cari kuncinya. Ini anak-anak muda yang patutnya masih lagi masa mereka digunakan farah, waktu kosong, waktu lapang yang boleh digunakan untuk belajar, dan kita masih lagi boleh menjaga diri kita. Ahsannya untuk kita menumpukan pada pengajian. Itu lebih baik, kerana nanti ketika mana dah ada tanggungjawab, maka ketika tersebut dia akan jadi satu benda yang lebih berat setelah itu. Tanpa kita nafikan kunci rezeki. Kita tak nafikan kunci rezeki itu. Cuma masalah dia, ilmu ini suatu yang sangat cemburu. Ilmu ni perkara yang sangat mencemburui seseorang tersebut. Lepas tu kata para ulama, ilmu ni cemburu. Kalau kamu bagi seluruhnya kehidupanmu, maka dia hanya akan bagi setengahnya sahaja. Idza a'tahu kullaka, kalau kamu berikan kepada kamu kullaka, seluruh kehidupanmu dengan ilmu, maka dia akan bagi kepada kamu nisfah, sebahagiannya sahaja. Bayangkan kalau kita bagi setengah saja, setengah lagi kat bini kita, maka apa yang kita akan dapat? Tak ada apa. Balas. Tak ada ilmu apa. Dan kata para ulama, seseorang ketika mana mula berkahwin, maka dia seperti menaiki bahtera di lautan yang ombaknya luas. Dapat anak, karam terus. Faham? Ini disebut oleh para masyayikh. Sebelum kahwin macam duduk tepi pantai, duduk tengok ni. Kahwin saja dia macam naik dah kapal. Kapal itu pula duduk berulang alik. Ombak jalan ciong. Dapat anak, karam terus. Tak boleh buat apa. Itulah kehidupan. Tamam. Illa man rahimah rabbuh. Jadi orang yang diberikan oleh Allah Taala dengan kerahmatannya, walaupun berkahwin tapi tetap sibuk dengan ilmu. Ada. Tapi tak semua orang macam tu. Dia ada orang yang dia akan sibuk dengan rezeki, kerana waktu tersebut dia nak kena cari kewangan dia dan seumpamanya. Nampak kita menafikan bahawa mereka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya baik. Tapi kalau dah ada masa sekarang ni untuk kahwin, untuk mengaji dulu. Mengaji dulu, jangan disibukkan dengan perkara lain. Tamam? Laki baik, perempuan pun baik, sama ajalah. Dan tak perlu tulis dalam Facebook. Tak perlu tulis. Saya menunggu makmumku. Tiba-tiba saya lepas tu diku pula kat belakang. Nampak sangat? Tak erti. Saya menunggu makmum saya. Si makmum pula, di manakah imamku? Imamku main Masjid Bukhari ni. Jadi tu imam ada. Tu imam ganti pun ada. Berlambak tu imam nombor 1, nombor 2. Berlambak tu imam main masjid. Cari tu imam, cari makmum. Macam-macam. Kahwin ni awal seronok. Masuk tengah, dia mula jadi macam-macam. Dapat anak, dia main ujian lain. Ya, Allah Ta'ala catatkan masing-masing dengan rezeki masing-masing. Jangan bimbang, benda tersebut jangan bimbang. Cuma yang dibincang di sini, kalau kata nak cari rezeki, dan ada orang dia kata kalau kahwin akan menyebabkan sempit rezeki dia. Ini salah. Tak, rezeki tak akan sempit. Sebagian ulama kata tak pula. Kalau kahwin muda, ini lebih membantu dia dalam pengajian. Ada sebut macam tu. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah taala kahwin muda, dan dimudahkan urusan dia dalam pengajian. Al-Imam Mutawalli Sya'rawi kahwin muda, dan diberikan kemudahan dalam pengajian dia. Itu kalau niatnya bagus, bukan nak cari benda lain. Ada orang kahwin muda, tapi lepas tu dia tengok perempuan lain juga. Perhati perempuan tu, perempuan je nak kawan dengan perempuan ni pula. Akhirnya niat tak betul. Tak kena macam tu.
Kahwin dengan niat untuk iffah, untuk jaga diri. Nah, untuk salurkan nafsu kita ke tempat yang sepatutnya. Itu sepatutnya. Kalau niat dengan yang lain, hanya sekadar untuk berseronok-seronok, maka benda tadi tak akan selesai dengan cepat dan dia akan menjadi balak setelah itu. Jangan katakan tak mampu nafkahinya. Itu tanda lemah imanmu, saudara. Jangan kita kata dengan kita berkahwin menyebabkan kita tak mampu untuk menafkahi anak tersebut. Jangan. Karena ini tanda kepada lemahnya iman seseorang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, Allah Taala sebut, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Tengok Allah Taala sebut apa? Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka fakir, mereka dikayakan oleh Allah. Itu dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita waktu seorang kahwin dua dapat dua rezeki. Dapat anak tiga rezeki. Sebab tu orang sebut ni rezeki anak ni. Kita dapat kerja, dapat kewangan yang diberkati oleh Allah taala. Tamam? Tapi niat kahwin mesti dengan baik. Mesti dengan niat yang mulia untuk menjaga diri kita dan juga untuk menyambung silaturahim, untuk menjadi seorang yang akan menunaikan tanggungjawab dengan baik. Jadi jangan kahwin dengan tidak ada tujuan. Nikah itu faedah banyak sekali, menjaga diri banyakkan umat Nabi. Ini yang pertama. Nikah tujuan dia untuk apa? Menjaga diri. Yang kedua, banyakkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan umat Nabi kasratun nasal. Sebahagian masyayikh di Mesir, para guru kami, guru saya kalau kata saya dapat anak aja, saya kata cukup, yang ni cukup dah. Jangan tambah dah. Dapat seorang lagi. Cukup. Ni. 2-3 kali dah. Syekh Jamal masa dapat anak saya yang ketiga, dia kata ada cukup 3. Bas. Ada dah. Karena apa? Karena syughlul katsir. Kerja ada banyak. Nak kena fikir banyak kerja. Ni dapat anak lagi, banyak lagi kerja nak kena fikir. Dengan umat lagi, dengan anak-anak lagi, dengan semua. Jadi apa makna kasratun nasal yang dibanggakan oleh Nabi SAW? Kata para masyayikh, Maulana Syekh Yusri hafizahullah menyebutkan, dimaksudkan dengan banyak di situ adalah pada kualitinya, bukan pada kuantiti sahaja semata-mata. Sebab anak kalau banyak tapi tidak berkualiti, maka ini tidaklah dipuji di dalam syara. Baiklah yang berkualiti. Tamam? Beranak selang setahun 2 kali beranak. Awal tahun, akhir tahun seorang. Jenuh bini dah. Bini seorang, anak 14. Contoh. Orang dulu-dulu mungkin boleh jadi. Dia akan bimbing anak-anak dia, hantar pergi ke kiai, hantar pergi ke tuan guru, hantar pergi ke pondok dan seumpamanya untuk mengaji. Zaman lah kalau macam tu, dah kali dia tak kenal anak dia setengah. Ni siapa dia ni? Mai jumpa dia pergi sana, ni anak siapa ni? Rupanya anak dia yang ke-14. Tak lupa, terlupa. Tapi terlupa anak mana satu. Itu yang paling utama adalah kualiti, bukan kuantiti semata-mata. Jadi kadang orang memahami hadis tersebut dengan makna kuantiti. Maka dia membanyakkan nasal, akhirnya dia tidak sempat untuk memberikan perhatian kepada anaknya yang salah satu daripada anak tersebut. Diabaikan. Auzubillah, kalau tidak diabaikan, ya silakan, tidak ada masalah. Maksudnya kalau digabungkan kedua-dua, kualiti banyak, kuantiti pun sama naik. Khair, alhamdulillah. Saya maksudkan di sini kalau yang kelompok yang hanya membanyakkan kuantiti tetapi tidak melihat pada kualitinya, maka ini yang disebut oleh Maulana Syekh Yusri dan para masyayikh yang lain, mengatakan bahawa ianya tidaklah dipuji. Sebaliknya itu akan menjadi liability dan juga keburukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sebelah orang, 10 mak rempit. Seorang saja dadah. 10 mak rempit, seorang saja dadah. Jadi itu. Hak tu pun dah pada anak. Berapa nak 10 orang macam tu, sebelah orang macam tu. Kalau 10 orang, sebelah orang. 10 orang semua main Manchester United, seorang jadi main Liverpool. Contoh. Kaya lah pak dia. Angguk apa bilang? 10 orang tok guru, 10 orang
orang-orang yang berguna kepada umat Nabi Muhammad. Kalau tak jadi tok guru pun, jadi orang yang berguna kepada umat, jadi anak yang soleh solehah, insya-Allah khair. Tak apa yang tu. Memang. Jadi tak perlu saya syarah panjang inilah. Kekayaan telah dijanji olehnya, jangan ragu itu waswas syaitan jua. Jadi jangan kita ragu dengan perkara tersebut. Kata Imam Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahawa Nabi SAW telah mengahwinkan seorang lelaki yang tidak ada pada lelaki tersebut melainkan kain pelekat dia saja satu. Sahabat tadi tak ada apa, kain pelekat je ada. Walam yaqdir ala qatibin min hadid. Cincin besi pun tak ada. Kan Nabi SAW waktu ketika duduk bersama dengan sahabat, datang seorang perempuan menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah. Ini khususiat Nabi SAW. Nabi khususiatnya boleh perempuan menghadiah diri kepada Nabi. Dan Nabi boleh terima tanpa saksi dan wali. Boleh Nabi terima terus buat balik rumah. Tapi Nabi buat, tak pernah Nabi buat. Lepas tu kena mengaji khasais. Nah, khasaisun Nabi. Naam. Khususiat Nabi kena mengaji, wajib. Karena kalau tahu khususiat Nabi, kita akan kenal Nabi adalah Nabi Allah Ta'ala. Perempuan ni datang, terus dia pun kata kepada Sayyidina Rasul, "Ya Rasulullah, saya menghadiahkan diri saya kepada Rasulullah." Rasulullah tengok dia. Rasulullah duduk. Perempuan tu sebut sekali lagi. Nabi senyap, Nabi tak tengok dah. Kemudian perempuan tadi malu, terduduk. Ni depan sahabat ramai ni. Maka seorang sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, kalau kamu tidak berkehendak, saya pun tak kahwin lagi," kata dia. "Saya tak kahwin lagi ya Rasulullah." Maka Nabi tengok kepada lelaki tersebut dan Nabi tanya, "Kamu ada apa-apa boleh jadikan mahar?" Dia kata, "Tak ada apa ya Rasulullah." Pergi tengok dulu di rumah. Balik rumah, tengok, cari dalam rumah. Kok ada duit, main balik. Tak ada ya Rasulullah. Walau khataman min hadid, walau cincin besi. Walau cincin besi ya Rasulullah. Cincin besi pun tak ada. Dia rumah dia ada apa? Tak ada apa, ada kain pelikat dia ya. Ada kain izar. Dan kenapa tak sebut baju? Karena ma'ruf para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, kebanyakan mereka hanya ada satu kain sahaja. Yang kain tadi dibalut, diikat dekat tengkuk. Nah, ikat macam mana? Ikat macam ni. Ikat macam ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah. Ilhamuddin juga salah. Ayat tak jauh sikit. Balut macam ni. Sini. Sini. Oh, ni kain terbalik ni. Terbalik. Ni. Ni kain terbalik pun tak ada masalah apa pun. Kat sini. Kain besar lah. Kena kain besar. Macam ni. Naik macam ni. Banyak sangat wire pun. Balut macam ni di kepala. Dah tengok orang balut macam ni. Belakang terbuka. Depan je balut macam ni. Satu kain saja. Kita kain berlambak dalam rumah tu pun kata tak ada kain. Kita berlambak-lambak kain dalam rumah pun tak ada kain lagi. Sahabat Nabi pakai macam tu saja. Tu saja pakaian para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ini disebutkan daripada para guru saya. Ketika mempelajari syama'il Nabi SAW. Jadi dia tak ada, cincin besi pun tak ada. Yang ni yang Sayyidina Anas bin Malik, waktu ketika mana diceritakan kisah ni kepada anak cucu, anak menantu dia. Itu Sayyidina Sabit bin Al-Bunani ada sekali, dan kemudian isterinya, anak Sayyidina Anas. Isteri Sayyidina Anas kata apa? Isteri kepada Sayyidina Sabit, anak Sayyidina Anas, perempuan. Dia kata, "Ish, tak malu perempuan tu noh. Tak malu. Pergi tawak diri kat Nabi. Tak malu lah." Sayyidina Anas kata, uskuti, diam kamu. Perempuan tu lebih baik daripada kamu. Perempuan tu lebih baik akhlaknya daripada kamu. Itu bukan perempuan jalanan. Itu perempuan yang mulia. Bukan orang tak segak.
orang yang mulia, orang yang cantik, tapi dah tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang-senang Nabi nak ambil kalau bukan arahan daripada Allah. Ini bukti kata Rasulullah, bukan mengikuti hawa nafsunya, tetapi kesemuanya dengan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada khususiat tu, Allahu akbar. Khususiat Nabi kalau berkenan dengan isteri orang, Nabi boleh bagi tahu kepada isteri tersebut, saya nak dengan isteri kamu, kena ceraikan. Dan wajib suami tadi ceraikan isteri tersebut. Dan cukup iddah, selesai iddah, Nabi boleh berkahwin dengan perempuan tadi. Nabi buat? Tak, Nabi tak buat. Walaupun itu dibenarkan kepada Nabi SAW. Sebab tu saya kata wajib belajar khususiat Nabi. Baru kita tahu Nabi itu siapa. Yang tak belajar khususiat ni yang tak erti apa. Tak belajar khususiat Nabi, dia kata Nabi kahwin sampai 11 orang. Nah, ini apa ni? Ada lagi dengan sebut lagi gundik pun ada disebut kepada Nabi SAW. Ini orang yang jahil, murakkab, dan ini orang yang buruk adab dengan Nabi SAW. Kenapa? Karena tak mempelajari tentang Rasulullah SAW. Nah, seperti mana kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, wajib kita kenal Allah, wajib kenal Rasulullah SAW dengan semua apa yang sepatutnya bagi kita untuk mengenal Nabi, daripada sirahnya, khususiatnya, syama'ilnya, dalailnya, fadailnya Nabi SAW. Kena tahu semua tu, barulah orang tadi akan sempurna imannya dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ada karang sedikit berkenaan dengan khususiat dalam kitab saya Jawahir Lu'lu'iyah fi Alfiyati Sirah Nabawiyah. Saya ada karang 1000 bait syair berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 1000 bait, siap dah lah, lama dah siap. 2 tahun yang lepas. Siap waktu ketika mana saya dalam kuarantin 14 hari di Kuala Lumpur. Waktu mula sampai waktu Covid yang pertama. Sampai di Kuala Lumpur, selama 14 hari dalam kuarantin tu, saya sempat mengarang sebuah kitab yang ada 1000 bait, 1000 rangkap syair berkenaan dengan sirah Nabi SAW, dan dalam tu ada satu bab berkaitan dengan khususiat Nabi SAW. Tu kalau nak buat daurah di Masjid Bukhari, kena ambil masa lebih kurang 5 hari. Tu pun kalau boleh habis 5 hari. 5 hari, sehari 2 majlis. Satu majlis kena baca 100 bait. Tu nampak macam mustahil. Tu nampak agak mustahil lah. Sehari 100 bait nak kena baca. Kalau 5 hari maksudnya kena 10 majlis kalau 100 bait. Jadi kalau nak selamat kena sebulan. Mampu. Tu 1000 bait nak saya karang. Tu kitab yang besar yang saya karang, cuma masih tak dicetak lagi sampai sekarang. Nak tunggu masa bila nak cetak tu, Allah Alam. Sebab mukaddimah tak siap-siap lagi. Itulah masalah saya. Masalah kitab siap, mukaddimah tak ada. Mukaddimah saya macam ni lah. Dia mukaddimah kitab ya. Itu 1000 bait. Semua ada dalam tu. Maksudnya lengkap sirah Nabi daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Kesemuanya ada dalam tu. Yang tak ada dalam Syamil fi Khulasatul Syama'il ada dalam tu. Dan saya cetakkan tu nanti akan, kalau dicetak saya nak minta nak dihadiahkan kepada raja-raja pun nak kena hadiah juga. Raja-raja pun boleh baca kot Jawi no. So depa baca juga. Baca Syama'il apa ni, sirah Nabi SAW. Saya nak buat hak elok sikit bagi kat para raja. Kunci yang ke-8. Jadi saya tak syarah panjanglah bab pernikahan ni. Yang ni kena kalian ni kalau orang memang syok lah syarahan ni. Tapi tak payah, cukup sikit-sikit jadilah. Boleh bila? Sabar saat muda lagi. Duduk bagi mengaji bagi habis dulu. Nak nikah umur tok guru 26. Saya umur 26 nikah. 26. Nikah waktu umur tu insya-Allah khair. Saya adik-adik saya nikah awal. Ada masa insya-Allah boleh, ada rezeki insya-Allah, jangan bimbang sampai masa kahwin. Siapa pun tak boleh halang waktu tu. Betul? Dan kalau dah kahwin, kita dah ada tanggungjawab, maka pada ketika tersebut perlu melaksanakan tanggungjawab kita. Maka waktu tu kita dah di maqam asbab. Kita di maqam asbab dah waktu tersebut. Maka orang di maqam asbab juga boleh menjadi para wali Allah Taala. Tak ada mustahil apa. Tak boleh jadi wali Allah Taala, boleh. Tak boleh jadi wali pun, jadi wali nikah anak dia kalau dia anak dia perempuan, kan? Pun alhamdulillah dah. Kita ni semua wali. Wali ada 2, wali am, wali khas. Kita ni wali am.
Sebab tu bila Nabi sebut dalam hadis, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata ulama, wali dalam hadis tadi dua. Wali am, wali khas. Wali am muslimin kulluh. Siapa yang menentang muslimin, maka diizinkan perang dengan mereka. Maka termasuk wali am. Kalau wali am pun boleh untuk kita mempertahankan mereka hantar segera berperang dengan kelompok yang berperang dengan muslimin. Apatah lagi kalau wali khas, para wali Allah Ta'ala dicerca, para wali Allah Ta'ala dihina, para wali Allah Ta'ala dipermainkan, maka lebih utama lagi untuk mengisytiharkan perang dengan kelompok tersebut. Siapa yang isytihar perang? Allah yang isytihar perang. Kita tak perang, Allah isytihar perang. Bila Allah perang dengan kelompok yang sedemikian, maka tidak perlu bimbang apa-apa lagi. Mereka akan tenggelam dengan sendiri mereka nanti, insya-Allah. Sendiri mereka akan tenggelam. Nah, kunci ke-8, melazimi selawat ke atas junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 10 minit. Lazimkanlah selawat buat junjungan, pasti segala hajatmu diperkenan. Saya ada satu kitab yang saya karang, Tarjis Liwa' Mu'allam. Nah, pada menceritakan berkenaan dengan tempat-tempat yang disunatkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih kurang 55 tempat. Secara ringkas dalam bentuk syair saya karang pun waktu ketika kuarantin tu. Waktu kuarantin 14 hari tu, saya dan siap 2 kitab. Nama Alfiyah Sirah, Jawahir Lu'lu'iyah, yang kedua kitab Tarjis Liwa' Mu'allam, iaitu bait syair yang mana saya ambil daripada kitab Al-Liwa' Al-Mu'allam yang dikarang oleh Al-Imam Qutbuddin rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab tersebut dicarahkan tempat-tempat yang kita sunat selawat. Ada 55 tempat. Maksudnya kalau lalu tempat tu sunat selawat. Bila tempat tu saya cadang tu, mudah-mudahan nak macam syok juga kita tu kalau kata daurah waktu ni, insya-Allah daurah tahun depan. Insya-Allah di Masjid Bukhari, kalau dijemput lagi lah ke sini untuk kali ke-8 kita akan daurahkan kitab tersebut, insya-Allah. Hari ringkas lah. Kalau Alfiyah Sirah tu ke Sembang Ustaz Mahyudin gayak juga tu. Yang 1000 bait tu nak habis 5 hari takut tak habis. Itu mungkin kena buat 2 siri. 2 siri tu pun tak tentu habis ini. Mungkin 4 siri pun tak tentu habis. Ya. Banyak sirah ni, banyak. Sirah ni kalau cerita dia tak selesai. Dia cerita dia sama macam cerita lagi. Cerita tak payah cerita habis. Cerita cakap tak selesai ya. Nah. Lepas tu nanti cerita lagi. Boleh lah, tapi kita bukan jenis tu. Kita ni jenis cerita semua. Jadi melazimi selawat, ini salah satu daripada kunci mendapatkan rezeki. Lazimkanlah selawat buat junjungan. Tadi saya baca tak habis tadi, no? Cerita tadi. Cerita seorang sahabat yang berkahwin, yang dikahwinkan oleh Nabi dengan walaupun tak ada apa-apa. Kata Imam Ibn Katsir apa dia? Wa ma'a hadza fazawwajahu bitilkal mar'ah. Walaupun tak ada apa, ada kain pelekat ya. Bahasa kita kain pelekat lah, izar ni, izar kain bahagian bawah ni. Pun dikahwinkan oleh Nabi. Nabi tak kata irja dululah. Ya. Tapi kita apa dia? Kita macam mana kalau anak kita nak kahwin? Kerja apa? Kerja apa ni? Kita sayau kan? Sayau juga kita apa nak bagi anak itu lagi takkan makan pasiak kot. Insya-Allah orang kahwin takkan makan pasiak. Setakat hidup tak ada lagi orang makan pasiak. Cuma keyakinan kita tadi dengan Allah Ta'ala. Dan ya kita sebenarnya nak bagi tanggungjawab kepada orang tadi, janganlah main-main. Ya kamu nak kahwin, kamu kena fikirlah. Itu sepatutnya. Tapi cuba tengok, ya martabatnya berbeza. Ini sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Tak salah saya katakan mak ayah yang bertanya dengan perkara tersebut, tidak salah. Saya tak kata salah. Tak salah. Karena mereka juga yakin dengan Allah Ta'ala. Saya yakin dengan perkara tersebut, insya-Allah. Ini husnuzan dengan mak ayah. Karena kita pun ada anak, kita pun nanti akan jadi macam tu jugalah, insya-Allah. Mana nak tahu kan orang mak takkan nak bagi terus. Kerja apa? Saya tak kerja apa. Ada keberdekaan ni je, ustaz. Jadi kita macam nak waktu tu. Waktu kita pula lah diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi saya tak kata mak ayah yang bertanya tadi salah. Cuma salahnya kalau kita menekan perkara tersebut dan menganggap bahawa tidak boleh lagi mana dia tidak ada sumber material dia. Tak. Itu tak boleh. Kalau kita pula bagi jalan kepada dia, dan anak kita memang berkenan dekat dia, daripada jadi benda tak elok, dia dikahwinkan, tapi bagi jalan kepada dia. Mana yang kamu boleh buat apa? Apa yang kamu boleh untuk nak cari, nak bantu nanti kalau dah berkahwin, perancangan dia macam mana, kata. Ya kena ambil sebab. Dan tu benda tidak menyalahi syarak.
Dan itu juga adalah hak bagi ayah untuk bertanya sebelum dia serah anak dia kepada orang. Kerana bila dia dah serah, maka tanggungjawabnya telah selesai pada waktu tersebut. Jadi anak dia nanti akan jadi dengan si suami tadi. Lepas tu ada seorang suami yang dia bermasalah dengan ayah mentua dia. Berzaman Nabi, sahabat Nabi. Ayah mentua duduk bawah, dia tingkat bawah, anak duduk tingkat atas. Dalam kisah ni disebut dalam kitab hadis. Suaminya pesan, jangan lawat ayah kamu kerana ada krisis berlaku. Dia sahabat juga manusia. Dan panduan yang mereka tunjukkan tadi diberi panduan kepada kita. Bila dia pesan kepada isterinya, jangan turun lawat ayah kamu, maka si isteri tadi taat dengan perintah suami dia, tak turun. Satu hari ayah dia jatuh sakit, suami dia pesan dah, jangan turun, dan dia tak turun. Hantar surat kepada Nabi SAW, hantar utusan, dan dalam surat tadi ditulis, ya Rasulullah, suami saya melarang untuk saya melawat ayah saya yang ada di tingkat bawah. Ayah saya sakit sekarang, apa yang perlu saya buat? Apa kata Nabi? Taat suamimu, taat suamimu. Kena taat suami. Maka dia mentaati suami dia, mengikuti arahan Nabi SAW, sampailah ayahnya wafat, dan dia tak sempat lawat ayahnya, tak sempat. Kemudian Nabi hantar surat kepada wanita tersebut, utusan. Nabi kata apa? Maklumkan kepada perempuan tersebut, wanita tadi, bahawa Allah mengampunkan ayahandanya disebabkan taatnya kepada suaminya. Dosanya diampunkan oleh Allah. Kita nampak sudut, nampak kerah. Sudut yang kedua, kebaikan kepada si ayah tadi. Ya, masing-masing ada maratibnya, ada martabatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita kalau jadi suami, ya alhamdulillah lah, kita ni pak mentua tak krisis dengan kita. Kalau ada orang tu krisis dengan pak mentua dia, kita nak buat macam mana? Dia krisis dengan pak mentua, isteri dia pula duduk menekan dia. Isteri nak ikut siapa? Isteri yang paling utama adalah suaminya. Jangan lebihkan yang lain daripada suaminya. Suaminya lebih pada pak dia lagi pada ketika tersebut. Itu kena ingat betul-betul. Sebab tu jangan dibanding-bandingkan perkara tadi, dan jangan disebut-sebutkan perkara tersebut di depan suami kita. Kerana suami kita adalah segala-galanya dibandingkan dengan siapa pun, kerana dia adalah pintu syurganya kita. Kena hati-hati, jaga-jaga para wanita. Suami pun kenalah reti juga. Kalau suami isteri dah memberikan sepenuhnya kehidupan macam tu, suami juga perlulah bijaksana dalam mengemudi rumah tangga tersebut. Janganlah dia pun sama naik juga pakat lawang kerah. Elok. Terbaliklah rumah tu memang pecah betul. Lepas tu kena hati-hati. Ni kena, orang bila kahwin ni dia akan mula naik kematangan dia ke peringkat yang kedua, ketiga, keempat. Dia naik. Sebab dia akan melalui proses kehidupan. Saya bercakap depan orang tua-tua, saya mohon ampun, mohon maaf. Orang tua-tua lebih tahu tentang bagaimana untuk menguruskan perkara tersebut. Kita tengok jarang orang tua-tua ni bercerai. Yang bercerai ni orang muda ni. Orang tua-tua dulu berkahwin sampai berpuluh tahun. Relax, keluar pergi Tesco dua orang lepas tak ada masalah apa. Ada jadi masalah ni hak orang muda-muda ni. Lazimkanlah selawat buat junjungan 2 minit. Pasti segala hajatmu diperkenan, dihilangkan kesedihan, kedukaan, diampunkan dosa yang engkau lakukan. Ni. Jadi orang yang melazimi selawat kepada Nabi SAW akan dihilangkan kesedihannya, kedukaannya, diampunkan dosanya. Jika lidahmu basah dengan selawat, rezekimu dijamin tidak terlewat. Lazimi dengan selawat. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, bila mana turunnya bila Nabi SAW menyebut, ya ayyuhan nas uzkurullah, wahai manusia, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah. Ja'atir rajifatu tatba'uha ar-radifah. Nanti telah datang, akan datangnya hari kiamat, kata Nabi SAW. Ja'atir rajifah, rajifah dengan maksud apa di sini? Nafqatul ula allati yamutu lahal qalaiq. Akan datang tiupan sangkakala yang pertama, tatba'uha ar-radifah, yang diikuti setelahnya dengan tiupan yang kedua, kata Nabi. Maksudnya Nabi beringat dengan hari akhirat. Ja'al maut bima fihi, telah datang kematian dengan apa yang ada padanya. Ja'al maut bima fihi. Qala Ubay
Kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah," bila dia dengar perkataan ni, terus dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni aktsarus salata 'alaik." Ha? Minta maaf. "Inni uktsirus salata 'alaik." Saya membanyakkan selawat kepadamu ya Rasulullah. Saya membanyakkan selawat ke atasmu. "Fakam aj'alu laka min salati?" Berapa banyak saya nak jadikan doa saya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Maksud dalam doa saya nak doa macam mana? Berapa banyak nisbah selawat yang perlu saya hadirkan dalam doa saya? Maka Nabi kata, "Ma syi'ta." Apa yang kamu inginkan? Qultu ar-rubu'. Kata dia, kalau 1/4 daripada doa saya ya Rasulullah. Kata Nabi, "Ma syi'ta. In zitta fa huwa khairul lak." Ikut suka kamu. Tapi kalau kamu tambah lebih baik. Qultu fan-nisfu. Sayyidina Ubay tanya, kalau setengah? Qala ma syi'ta in zitta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah lebih baik, kata Nabi. Kalau kamu nak buat tu pun tak apa. Fasulusain, kata dia. Kalau 2/3, kata Nabi, "Ma syi'ta in zitta fa huwa khairul lak." Kalau tambah lebih baik, kata Nabi. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Saya jadikan seluruh doa saya selawat kepadamu ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? "Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk." Kalau begitu wahai Ubay, seluruh doamu adalah selawat kepada Nabi, maka akan diperkenankan, akan dicukupkan kegundah gulanaanmu dan kemudian akan diampunkan dosamu. Dua mudah dapat. Faham tak? Hal ini dimaksudkan dalam hadis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man syaghalahu dzikri." Ini dalam riwayat daripada hadis kursi, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan berzikir, siapa yang menyibukkan dirinya dengan zikir tanpa meminta, tak minta doa, "Ya Allah bagilah saya ini, bagilah saya ini, bagilah saya ini. Ya Allah bagilah saya duit berapa ribu ni, saya perlu dalam bulan ni." Tak itu, dia zikir ya. "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Maka aku akan berikan kepadanya lebih daripada apa yang diminta oleh, dan aku berikan kepada orang yang meminta. Kalau orang tu minta, aku bagi apa yang dia minta. Tapi dia ni tak minta. Dia sibuk menyebut aku, kata Allah. Dan ini termasuk dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena selawat kepada Nabi hakikatnya adalah zikrullah. Karena kita akan sebut apa mula-mula? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma. Tak ada seorang berselawat dia sebut usalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebut usalli? Aku berselawat kepada Nabi, aku berselawat kepada Nabi. Gitu? Tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sandarkan selawat kepada Allah. Ya Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad. Siapa yang selawat? Allah. Dia. Sebab tu selawat ni agung, luar biasa. Nah, bukan kita yang selawat sebenarnya. Kita sandarkan kepada Allah Taala. Dan ini terkena dengan hadis, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin." Maka kalau kita amalkan ni sungguh-sungguh, insya-Allah Allah Taala akan berikan pembukaan demi pembukaan kepada kita. Hakikatnya nak kena yakin dengan perkara tersebut. Banyak di kalangan kita bila kurang yakin, maka akan kuranglah hasilnya. Maka kena yakin, insya-Allah akan mendapatkan hasil tersebut. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita akan sambung pada pagi esok pada kunci yang ke-9, meletakkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampailah selesai insya-Allah taala pada malam esok. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya banyak lagi kunci rezeki. Dalam ni saya hanya masukkan beberapa belah sahaja. Insya-Allah ada rezeki peluang. Selepas ni saya akan tambah lagi kitab ini kepada beberapa lagi kunci yang lain. Jadi kitab ni akan ada tambahan nanti insya-Allah. Jadi mungkin akan jadi terbaik lagi lah. Jadi yang ni sekat yang ada waktu sekarang ni, dan kemudian nanti akan ditambah lagi insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung pada pagi esok waktu yang biasa. Saya ucap terima kasih banyak kepada semua para hadirin, ibu ayah semua, dan juga pihak Masjid Al-Bukhari. Semoga Allah Ta'ala muliakan semua pihak yang terlibat dalam majlis ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.